Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadiyihi ila yaumiddin, amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka kamu, diamlah dan tenanglah, sehingga kamu diizinkan untuk berkata-kata dengan riang ria serta dibangunkan dan kamu datang. Ingat, siapa yang ilmunya mengatasi hawa nafsunya, maka itulah dia ilmu yang berguna. Betapa tidak sampai menjadi ilmu yang berguna, padahal dia telah menutup semua pintu manusia dan membuka pintu Allah Azza wa Jalla. Dan membuka pintu Allah Azza wa Jalla sahaja buat dirinya. Yang mana itulah dia pintu yang terbesar. Jika benar sudah berlaku tutup dan buka ini bagi seorang hamba, nescaya akan lenyap bagi dirinya suka menyibuk dengan manusia dan diganti tempatnya dengan khalwat. Kemudian datanglah persalinan buat hatinya untuk mengelubunginya. Datanglah pula kunci-kunci. Tersisihlah daripadanya kulit-kulit yang menutup atau menyarung, dan tinggallah padanya hanya isinya sahaja. Ketika itu tertutup semua tuntutan hawa nafsu kerana sudah ditekan dan dikalahkan. Lalu terbukalah jalan kepada Allah Ta'ala dan muncullah kesungguhan dirinya, iaitu kesungguhan yang sama dengan orang-orang yang terdahulu daripada Nabi, Rasul dan kaum awliya dan salihin. Apakah agaknya kesungguhan itu? Kesungguhan yang menyucikan tanpa kekeruhan, kesungguhan pengesaan tanpa syirik, kesungguhan penyerahan diri tanpa ada bantahan, kesungguhan yang benar tanpa dusta, kesungguhan buat Tuhan tanpa diikutkan dengan manusia, kesungguhan penyebab tanda ada sebab. Inilah kesungguhan yang biasanya amir-amir agama, yakni ketua-ketua agama, dan sultan-sultan makrifat dan raja-raja berdiri di atasnya. Mereka yang merupakan para kekasih Allah dan para hamba kesucian dan pilihannya. Mereka yang mendukung agamanya serta yang mempertahankannya serta mencintainya. Celaka engkau, bagaimana engkau berani mengaku menurut jalan kaum ini, sedangkan engkau berpoya-poya dengan dirimu dan manusia sekalian. Tiada beriman bagimu selama engkau masih takut dan berharap kepada manusia di muka bumi ini. Tiada zuhud bagimu di dunia ini selama engkau masih ingat kepada sesuatu yang engkau inginkan. Tiada pengesaan bagimu jika engkau masih memandang ada yang membantumu selain Allah pada jalanmu kepadanya. Orang arif itu asing di dunia dan asing di akhirat, dan berzuhud pada keduanya dan selain Allah secara total. Tiada lagi keinginan baginya melainkan hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah tentang bagaimana ilmu yang benar-benar yang memberi manfaat. Sehingga seseorang jangan bercakap sehingga dia benar-benar punya ilmu yang memberi manfaat.
supaya tidak menjadi sembangan kosong atau menjadi wabal, yakni musibah ke atas dirinya. Kali itu Syekh Abdul Qadir memulakannya dengan berkata, diam dulu. Kerana awal ilmu itu ialah diam. Kemudian tenang. Bila kita masuk tenang, kadang-kadang nafsu kita ingin bercakap apa yang kita nak bercakap. Tetapi orang yang bijaksana, dia tidak bercakap semua benda dia nak cakap. Kerana dia memilih diam itu lebih baik dalam banyak keadaan berbanding bercakap. Kalau sekiranya dikatakan percakapan itu perak, maka diam itu emas, kata Imam Syafi'i. Ramai orang yang belajar untuk bercakap. Banyak kita dengar coaching-coaching untuk mengajar cara bercakap. Macam mana kita nak deliver, kita nak sampaikan ceramah. Bagaimana kita nak bangkitkan mood pembeli. Bagaimana kita nak kalahkan pesaing kita. Macam mana kita nak menghina orang dengan percakapan kita. Tapi tidak ramai yang belajar ilmu diam. Tak ramai. Kita tak akan dengar ataupun hadir coaching untuk ajar diam. Kerana ramai orang menganggap diam itu bukan ilmu. Diam itu kelemahan. Ramai menganggap diam itu kebodohan. Ramai menganggap bahawa diam itu menunjukkan kita diasingkan. Sebenarnya diam itu ialah kekuatan. Diam itu ialah akal. Dan diam itulah kealiman dan keilmuan. Bila hawa nafsu kita, dia sentiasa rasa ingin bercakap. Walaupun kita bukan ahlinya. Apatah lagi kalau kita ahli. Even kita bukan ahli pun kita nak cakap. Kita nak komen sebagaimana kita sebut sebelum ini. Kita nak suka komen, kita nak condemn. Daripada hal-hal duniawi sampai hal ukhrawi kita nak condemn. Kita gunalah ilmu-ilmu kita asalkan kita rasa kita nak cakap. Akhirnya ramai mana melangkaui sempadan. Dia rasa nafsunya yang telah mengatasi dirinya, maka dia akan bercakaplah dengan apa pun dalilnya untuk menjustifikasikan perkataan dia atau apa yang diyakininya. Akhirnya ramai yang salah. Ramai berhujah bukan pada tempatnya, berdalil bukan pada dalilnya. Ramai begitu. Lalu mereka telah cuba merosakkan masyarakat. Yang mereka juga telah merosakkan diri mereka sendiri. Kita tuan-tuan bila nak berhujah, kita nak hujah, pertama bila ada keinginan nafsu kita, maka ia tidak akan menjadi hujah yang baik. Hujah mesti datang untuk mencari kebenaran. Siapa yang hujah untuk dia memenangkan keinginan dirinya, maka dia tidak akan membawa apa pun ilmu, melainkan penyelewengan ilmu. Akhirnya dia berdalil macam-macam lah. Dia berdalil dengan kaedah yang salah, dengan cara yang salah, menggunakan kononnya ini yang Rasulullah lakukan, walau Rasulullah lakukan pada keadaan yang berlainan, dengan tujuan yang berlainan. Secara umum kita taklah memberi contoh secara spesifik lagi, kerana kita akan masuk contoh spesifik. Tapi kita menyebut secara umum. Memang keinginan manusia nak bercakap. Hatta kalau tak difahami bahasa, tengok kanak-kanak, apa dia nak buat? Dia nak cakap. Faham tak? Tak faham. Tapi dia terus bercakap. Cakap dan cakap. Dan kita seronok dia cakap, walau tak faham. Pelak dan sebagainya. Itulah karakter manusia. Bila manusia benar-benar diam, di mana akan ada satu peristiwa, manusia akan diam, tidak bercakap walau sepatah, iaitu di hadapan Allah. Di hadapan Allah tak ada seorang pun dibenarkan bercakap. Tak ada. Hatta dalam hati. Kita kat sini, kawan kata jangan cakap, dalam hati sumpah serana. Maknanya cakap. Lawan kata diam, jangan cakap, hati kita terus bercakap. Tapi di hadapan Allah, hati pun tak boleh bercakap. Kerana Allah mengetahui apa yang ada dalam dada. Kalau manusia tahu manfaat diam, nescaya mereka berlomba-lomba untuk diam. Sebab itu Syekh Abdul Qadir bila dia mulakan dengan
kalimahnya diam dan tenang, jangan cakap lagi. Bila kamu nak bercakap, bila diizinkan. Bila diizinkan, bila mana ilmu kamu mengatasi nafsu. Dan ini disebut sebagai ilmu yang beri manfaat. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang Rasulullah ajar pada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada ilmu yang tak beri manfaat. Maksudnya kita nak ilmu yang bermanfaat. Kita tak nak ilmu yang tak beri manfaat. Bila kita sebut ilmu yang tak beri manfaat, dia tak beri manfaat pada diri kita dan juga tidak beri manfaat pada orang lain. Bila kita sebut ilmu yang tidak beri manfaat, dia tak beri manfaat di dunia, apatah lagi akhiratnya. Bila mana kita sebut ilmu yang tak beri manfaat, ilmu yang tak berhubung dengannya taqwa, tidak menyebabkan kita rasa takut pada Allah. Bila kita sebut ilmu yang tak beri manfaat, ilmu yang tidak diamalkan oleh pemiliknya dan juga tidak diajar pada orang lain, maka itu dalam kategori tidak manfaat. Bila kita sebut ilmu yang tak beri manfaat, ilmu yang tidak boleh menyumbang ke arah pembaikan akhlak dia. Akhlaknya kekal macam tu, tapi ada ilmu, dia pergi kuliah selalu, dia membaca, dia itu, dia ini, tapi ilmu tadi tak boleh membentuk akhlak dia. Kalau jenis pemarah, kekal pemarah. Kalau jenis cemburu, kekal cemburu. Kalau jenis wasangka, kekal wasangka. Kalau jenis nak menipu, kekal menipu. Kerana ilmu itu tak beri manfaat. Bila disebut ilmu yang tak beri manfaat, ilmu yang tidak diperlukan. La yuhtaju ilaih. Tak ada orang nak tanya pun kita. Kerana ilmu itu tak beri manfaat. Kita mengaji, kita belajar. Dalam tak disumbang pada orang, tak ada orang pun berhajat pada ilmu kita. Tak ada orang. Berarti ilmu yang kita ada tak beri manfaat. Saya belajar lama ni, tapi tak ada orang tanya ilmu yang saya ada. Kerana ilmu tu tak berguna. Sebab kalau benar kita ada ilmu, maka orang akan datang tanya kita. Orang nak ilmu tadi. Sebab itu kita lihat bagaimana orang-orang soleh yang dahulu ni serata dunia datang nak ilmu dia. Sebab ilmu dia bermanfaat. Pernah satu ketika, walaupun Imam Syafi'i sudah pun wafat, maka anak murid dia nama Rabi' Al-Muradi yang menyampaikan ilmu Imam Syafi'i. Satu hari sampai 600 wakil daripada seluruh tempat. 700, 1600 didatangi, kerana itu ilmu beri manfaat. Sebab itu bila Imam Malik berkata, al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu bila dia bermanfaat, dia didatangi, dia tidak mendatangi. Bila Imam Bukhari berhadapan dengan Raja Khurasan, bila Raja Khurasan yang meminta Imam Bukhari datang ke istana dia, ajar Sahih Bukhari, Imam Bukhari kata, tak nak, saya tak akan datang, awak kena datang rumah saya. Anak awak tu datang rumah saya bersama dengan orang yang hadir. Tak ada special, tak ada khusus anak awak. Sebab dia orang ni dia ada duit banyak, maka dia panggil Imam Bukhari datang, hanya mengajar anak dia. Imam Bukhari kata, saya tak akan ajar seorang. Awak datang pada kami, bersama dengan kami dan belajar. Akhirnya Amir ni pun marah, ataupun Raja Khurasan ni marah. Maka beliau keluarkan satu arahan, halau Imam Bukhari keluar daripada Bukhara dan melarang dia mengajar secara itlaqan. Maksudnya tak boleh kuliah. Cerita orang tak boleh kuliah ni dah lama dah, bukan baru, bukan pelik. Orang-orang hebat semua tak boleh pergi kuliah. Itu satu cerita yang lama. Kita dah cerita kisah Abu Hanifah yang dilarang pergi kuliah, Sufyan Ats-Tsauri dilarang pergi kuliah, ramai ulama dilarang pergi kuliah, dilarang beri fatwa, even dilarang bercakap. Seperti Imam Ibn Jauzi dilarang selama 5 tahun. Maka Imam Bukhari dihalau keluar, maka Imam Bukhari pun keluar dan mati di luar, mati di luar kota Bukhara. Tetapi Allah Ta'ala memuliakannya, bila dia mati dia kembali semula. Tapi sebelum Imam Bukhari keluar, dia berdoa, dia doa pada Allah, kerana orang ni zalim dia, hanya kerana tidak memenuhi kehendak. Supaya ilmu tadi didatangi, bukan aku mendatangi.
maka doanya mustajab, yang menyebabkan kematian Amir tadi dibunuh oleh penguasa lain pula. Mati. Akhirnya dia tak dapat apa-apa. Bila ilmu tu beri manfaat, kehebatannya dia didatangi. Dia tidak mungkin mendatangi sebab dia berguna. Bila ilmu tu manfaat, dia duduk mana pun orang datang. Orang akan cari orang ni. Itu tanda ilmu beri manfaat. Kemudian bila kita sebut ilmu yang tak beri manfaat, ilmu yang tidak diizinkan oleh syarak, kita belajar, tak manfaat. Orang belajar ilmu sihir, maka itu ilmu tak bermanfaat. Walaupun dia dapat duit banyak dengan ilmu sihir, tapi itu ilmu tak beri manfaat sebab syarak tak izin. Orang belajar ilmu pengasih, orang belajar ilmu penunduk, ni cabang-cabang sihir. Belajar ilmu pelaris yang tidak diizinkan oleh syarak. Jampi serapah yang tak diizinkan, maka ini ilmu tak beri manfaat. Buktinya, siapa beramal dengan ilmu ni, dia tak pernah bahagia. Tentang bila kita baca kisah geng-geng ahli sihir ni, tak kira siapa nama dia, yang ada show besar-besar juta orang tengok, last kali hidup mereka tu Umar ambil. Ni David Kofofi, Pah Sumbat dalam penjara, last kali. So ilmu dia ada tu tak manfaat, ilmu sihir. Dan sejumlah nama-nama yang saya tak nak sangat sebut, tapi cukup saya kata geng-geng ni last kali habis. Kerana ilmu yang dia belajar tak manfaat. Sebab dalam Islam ada ilmu yang kita tak boleh belajar, haram kita belajar. Sebab dia tidak membawa kebaikan, bukan membawa syirik dan kemudaratan. Bila kita sebut ilmu yang tak beri manfaat, ilmu yang berkatnya tak sampai ke hati, itu tak manfaat. Ini kategori ilmu tak beri manfaat. Ilmu tu tak ada berkat. Apa maksud berkat? Ya, ilmu kita dah nampak zahir macam ni lah ilmu. 1+1=2. Itu zahir ilmu. Dia menjawab persoalan. Apa hukum kalau seorang tu berpuasa lalu pergi ke negeri yang orang beraya? Contoh, dia puasa, dia pergi negeri orang beraya. Kalau dia puasa baru 28 hari, minimum puasa 29, sempurna puasa 30. Tiba dia puasa 28 hari, pergi ke Saudi katakan, raya. Maka macam mana? Maka ulama pun jawab, jawapannya kena raya. Orang raya kena raya lah. Sebab kita dalam bab agama kena ikut syariat ataupun hukum di negeri itu. Kita tak boleh puasa, raya. Habis puasa tak cukup ni, maka kena qada 1 hari. Qada kat Mekah ke, nak qada balik Malaysia. Maka dia pun menjawab, itu ilmu. Zahir ilmu. Ni orang ni pula ustaz, dia dah puasa 30 hari. Malaysia kita puasa 30 hari sampai Isnin. No, dia pergi ke Tonggo puasa lagi. Jadi 31 hari dia kena puasa. Kena puasa tak kena puasa? Maka ulama jawab, sebagaimana kata Imam Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj, wajib puasa. Sebab mengikut ahlu balad. Walaupun lebih, jadi 31. Walaupun ada setengah ulama kata dia akan ikut negeri dia, dia cuma sunat imsak, dia jangan makan sebab orang puasa. Tapi masyhur dalam mazhab kita wajib puasa walaupun 31 hari terlebih. Tetapi itu namanya apa? Ilmu. Dia menjawab soalan kita. Kita jawab dah ustaz, faham. Tapi keberkatan di mana? Itu ilmu menjawab soalan. Sebut je ilmu, dia jawab soalan, dihilangkan keraguan, dihilangkan apa yang menjadi kemusykilan. Tapi berkat dia kat mana? Contoh belajar ilmu solat, segala rukun solat, dah belajar, faham lah tu. Berkat di mana? Berkatnya ialah bila mana kita mampu solat dengan khusyuk. Nah, itu berkat dia. Jadi kalau ilmu tu tak beri manfaat, dia memang zahir ada, tapi dia tak sampai ke hati. Dia tak mampu jadikan orang tu berubah. Baik kita belajar tentang kelebihan bulan Ramadan, tahu semua, dalil pun hafal, malam itu qada sekian. Baik, itu ilmu. Kalau orang tanya saya, bila malam itu qada? Baik, awak nak fatwa siapa? Awak ingat nak pandangan mana? Pandangan yang menyebut tentang hari secara ta'yin, ataupun pandangan yang lebih umum? Ya, nak pakai pandangan Imam Syafi'i, malam 27. Setengah ulama bersumpah demi Allah, Lailatul Qadar tidak akan berubah selain daripada malam 27. Kalau kita sekarang ni
Jumaat depan lah, Khamis malam Jumaat, malam 27. Ulama sufi pula kata malam itu qada ialah malam pada hari Jumaat terakhir setiap bulan yang ganjil. Jadi kalau ikut kaedah ulama sufi, ke Jumaat depan lah, Jumaat ganjil. Ni Jumaat genap, malam tadi malam 20 genap, minggu depan malam 27 ganjil. Itu sebab dah tak ada Jumaat lain dah. Sebab itu qada hari mulia, dia akan jatuh pada hari mulia yang hari Jumaat. So ulama kata tak, Lailatul Qadar ialah setiap malam. Ada ulama kata Lailatul Qadar setiap malam. Ada kata tak, Lailatul Qadar ialah malam raya. Sebab nyata malam raya lah tak ada orang. Dengar macam betul. Dan itu ilmu kalau kita cerita bahas tentang ilmu. Sebab itu Rasulullah SAW bila dia i'tikaf, baginda i'tikaf, baginda tidak keluar malam raya. Esok raya baru keluar. Pagi esok baru keluar. Kita seminggu sebelum raya dah keluar dah. Keluar dah. Raya Ustaz. Kita raya awal seminggu. Nabi SAW esok raya baru dia keluar. Maknanya pagi raya baru keluar lepas solat subuh. Baru keluar untuk solat raya. Baik, itu bila kita sebut benda tu, itu ilmu. Jadi kalau ikut perbahasan ulama, saya duduk mengaji, saya tahulah ada beberapa puluh pandangan tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang kata daripada awal lagi, ada yang kata sekian-sekian. Semua ada dalil masing-masing. Tapi berkatnya kat mana? Berkatnya ialah bukan sekadar kita tahu, kita yang menghidupkannya. Itu berkat. Saya memang tak tahu bila itu qadar, tapi sepanjang malam saya hidupkannya. Maka itu keberkatan. Bila berkat, memang artinya kita benar-benar buat benda tu, dan itu tanda ilmu yang beri manfaat. Ada orang mengaji bagus, tapi ada benda yang tak sesuai dengan nafsu dia, dia lawan sungguh-sungguh. Tak kira lah lawan. Golok gadai dia lawan. Asalkan tidak, ataupun asalkan menyalahi nafsu, dia akan lawan. Tapi kalau sama dengan nafsu dia, okey, dia okey. Ini ilmu Islam. Ini hukum, dia patuh. Maka ilmu yang memberi manfaat datang keberkatan. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini ditanggung, diambil oleh orang paling terbaik. Allah jadikan orang paling terbaik yang akan pikul ilmu agama. Sebab apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pikul ilmu lain, tak ada fitnah banyak. Kita kalau pegang ilmu agama, fitnah kita banyak. Kita jadi ustaz, buang kopiah pun masalah. Salah. Kawan ni buang baju pun tak salah. Adalah orang agama ni, dia berjalan buka kopiah. Kita tengok macam mana? Tak apa. Oh, ustaz dunia, penunggang agama. Alah. Dia even kopiah pun tak boleh buka. Berat. Dia jadi berat. Kita belajar agama, nak naik kereta besar-besar sikit tak boleh. Penunggang agama juga. Kalau orang lain boleh semua boleh. Kita makan banyak, dia kata cintakan dunia. Orang lain makan banyak, tak apa. Kalau kita makan sikit, dia kata tu penyakit banyak lah tu. Fitnah orang agama besar. Orang agama buat apa pun fitnah besar. Sebab itu Allah jadikan yang pegang agama ni orang terbaik. Kenapa? Dia tahan fitnah. Dia orang panggil kulit tebal, dia okey. Dia tetap jalankan kerja dia. Siapa pun pegang agama, fitnahnya lebih tinggi. Sebab itu Allah Ta'ala tidak beri agama ini melainkan yang terbaik. Kerana kalau orang tu tak terbaik, dia akan tinggalkan agama. Tinggal. Baik saya berniaga punya atas, tak ada fitnah. Baik saya buat benda tu, buat tu. Akhirnya, ramai mana orang yang membuang title agama. Yang title amanah agama. Dia buang. Jadi ustaz susah-susah kena kutuk banyak. Jadi kita jadi orang lain. Terjadilah orang lain, somebody lain. Yang orang tak nampak kita sebagai orang agama. Sebab itu kata Rasulullah, yahmilu hadzal ilm min khalafin uduluhu. Yang nak pegang agama ni, dia mesti orang terbaik yang dia terselamat daripada fitnah. Maknanya orang nak fitnah lah, tapi dia tak macam tu. Dia macam tu. Orang nak fitnah dia itu ini, dia tak macam tu. Sebab itu dia boleh terus. Sebab dia tak macam tu. Kalau dia memang macam tu, dia tak boleh terus. Kekuatan mereka istiqamah. Orang kata apa pun jalan. Orang kata orang agama ni pengganas, itu dia jalan macam biasa. Yang pakai tudung dia anggap pengganas, dia tak akan buka tudung dia. Yang pakai serbang dia anggap pengganas, dia tak buka serbang dia. Dia macam tu. Kerana dia orang yang Allah pilih yang terbaik. Maka ini tanda bila kita sebut ilmu tu tak berkat. Habis kalau ilmu berkat macam mana? Syekh Abdul Qadir kata,
ilmu yang berkat sebenar yang mengatasi hawa nafsu. Dan ilmu sebenar boleh lawan hawa nafsu kita. Nafsu kita tak suka benda tu, tapi benda tu boleh, tak salah apa pun. Maka bila ilmu tu berkat, ditundukkan benda tu. Kenapa kita nak marah benda-benda yang tak salah? Kita cuma boleh marah bila benda tu haram. Boleh marah. Benda-benda haram, benda-benda dosa, maksiat, tu kena marah. Tentang benda-benda yang bukan maksiat, bukan dosa, kenapa kita nak marah? Kenapa kita nak lebih hawa nafsu kita, lebih emosi kita pada benda tersebut? Sebab itu kita dalam hukum, kita belajar haram, kita belajar tentang halal, sunat. Semua itu ada nilai untuk kita bercakap tentang dia. Kalau haram, ya kita marah. Kita marah. Kalau halal, kita tak marah. Kalau sunat, kita galakkan. Kalau wajib, maka kita kuatkan. Kalau makruh, kita cuba jauhkan. Tanpa kita mencelanya, tapi kita cuba jauhkan. Begitu cara orang Islam hidup berdasarkan ilmu dia. Sebab itu ilmu yang berkat ini, tadi kita dah sebut sebenarnya ilmu tak berkat. Ni ilmu yang berkat. Sebelum kita hurai apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ilmu tadi menjadikan kita makin takut pada Allah. Kita ambil kira pahala dosa. Kita bukan kira orang suka, orang tak suka. Dosa tak? Pahala tak? Menjadikan kita makin takut. Ilmu bila mana dia berkat, dia akan mengurangkan keinginan dunia kita. Apa sangat dunia, pejam celik habis. Kita pun dengar si A mati, si B mati, si C mati. Sehingga kalau orang tu benar ilmu, beri manfaat, walaupun yang mati tu orang jauh, dia rasa dekat dengan dia. Tapi kalau kita ni tuan-tuan cinta dunia, yang mati tu orang dekat dengan kita, kita rasa jauh. Jiran sebelah meninggal, dah meninggal. Habis awak tak rasa ke awak akan mati? Tak rasa. Pada adik sebaya umur, atau mungkin dia lebih tua, atau dia lebih banyak penyakit daripada orang yang mati tu, dia patut rasa takut. Allah, mati dah orang sebelah, mungkin nanti giliran aku pula. Tapi bila orang tu tak ada rasa tadi, kalau sekiranya yang dekat dengan dia mati pun, dia tak rasa mati tu akan datang jumpa dia. Apa tadi kalau orang tu jauh yang dia tak kenal, lagi tak rasa apa. Ni ada orang mati kat China seorang, biasa. Ni jiran sebelah meninggal pun biasa. Maknanya jiwanya ni kuat dengan dunia, dia tak rasa. Tuan-tuan, mati ni pengkhabaran beri kesan. Tuan-tuan, kita kalau dengar satu cerita, satu berita yang dia akan kena pada kita, kita punya marahnya lain macam. Sebab apa? Kita benar-benar menjiwai benda tu. Orang kata nanti harga ayam naik, marah dah kita. Kenapa harga ayam naik? Kita marah. Kita nak raya ni. Bila nak raya? Seminggu lagi. Tapi dah marah sekarang. Dah marah dah sekarang. Orang kata harga ayam mungkin naik. Kalau kita dah makan hamun dalam Facebook. Harga santang mungkin naik. Harga udang mungkin naik. Dia baru cerita mungkin, tapi kita punya marah lain macam. Kita sebut mati akan datang pada kita, tak marah, tak rasa apa, tak meriding kita, tak rasa naik bulu roma kita. Sebab apa? Sebab cinta dunia. Tu orang cerita kalau mati, biarlah dekat dengan dia. Mak dia mati, dia pun tak ada kaitan. Dia cuma sedih sebab mak dia mati, tapi dia tak rasa mati tu akan kena kat dia. Sebab tu dia punya persiapan dia sama, tak ada beza. Tak bersungguh dia ibadat, tak bersungguh. Datanglah Ramadan, beritahulah malam ganjil ke 10 akhir, sama. Sebab keinginan dunianya kuat sangat. Orang ni diberi amaran tentang mati, dia tak rasa. Tapi kalau cerita harga barang naik, mengamuk dia. Yuran sekolah mungkin naik tahun depan, dah mengamuk dah sekarang. Yuran sekolah ni, benda dunia kalau berlaku perubahan, nampak dirinya terkesan. Dia mula fikir masa depan. Tapi kalau agama terkesan, dia tak rasa apa. Tak rasa apa. Sebab itu bila ilmu tu tak beri manfaat, bila ilmu tu benar-benar beri manfaat, maka dia akan mengurangkan rasa cinta pada dunia. Jadi kalau dengar barang-barang naik nilai, tak apalah. Barang naik tak payah beli. Bahasa mudah tak payah beli, kita kurang makan lah. Santan naik, tak payah, kita gulai mamak je. Tak payah bukan santan. Orang kata daging naik, kita makan ikan. Dia bahasa mudah. Tapi menteri yang cakap macam tu, orang maki. Kita ni, kita. Penyelesaian kita kalau bila ada seorang ulama ditanya, Tuan Syekh, daging naik, susah hati, jangan makan daging.
Kita ni kalau tak makan daging mati ke? Jangan. Tapi bila di Itali, harga pizza naik 10%. 20% macam tu. Rakyat dia, makanan utama orang Itali ni pizza. Kita pizza bukan makanan utama. Makanan tengah banyak duit. Makanan tengah kita dah boring makan benda lain. Pizza lah kita, pizza. Itali ni pizza tu makanan utama. Dan dia orang kalau order pizza, dia kena makan satu pizza tu seorang. Dia tak boleh bagi-bagi. Dia potong-potong tu nak mudah dimakan, bukan nak bagi orang. Dia jadi air kalau bagi orang. Makan biji, habis. Kita kan pizza potong-potong, lepas potong tu dipotong lagi. Sebab kita bukan makanan asasi kita. Naik, dia orang mengamuk. Mengamuk sungguh-sungguh. Tak nak beli boykot. Akhirnya tak jadi harga naik. Tengok orang cinta dunia. Cerita harga barang naik, dia boleh mengamuk. Boleh jatuh kerajaan. Harga barang naik. Tapi dia lupa satu benda yang dia kena tahu tentang kematian. Mati. Kita patut dengan mati. Terus kita rasa down. Tu kita rasa hilang kemanisan dunia. Allah, mati. Kawan saya Ustaz ni umur 60. Saya pun 60 juga ni. Rasa dekat. Itu di akhir usia rajin ibadat. Di akhir usia jadi baik. Kenapa? Dia rasa kematian dekat pada dia. Tapi kalau orang yang saya katakan masih lagi tengok mati tu jauh, tak ada kena mengena. Walau kawan ni mak mati, ayah mati, dia pun kata saya ni anak yatim Ustaz. Dia bukan isu yatim tu, isunya orang yang penuh sayang kamu mati dan kamu juga akan mati. Ni dia ni tak sedar-sedar kita akan mati ni masalah. Tak rasa kita mati. Kenapa? Nyakitnya senang sebab kita cinta dunia kuat. Sebab tu tak ingat mati. Kemudian bila ilmu itu berkat, dia akan menambahkan keprihatinan kita pada akhirat. Itu tanda ilmu berkat pula. Sebelum kita cerita apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tunduk hawa nafsu. Bila mana ilmu itu berkat, maka kuranglah kebergantungan kita pada dunia. Adam ta'alluq bid dunia. Kurang. Dan bila mana ilmu itu berkat, ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, maka tunduklah hawa nafsu. Hawa nafsu akan tunduk dengan ilmu baik. Bila hawa nafsu itu tunduk, apa akan jadi? Dia akan tutup semua pintu manusia. Apa maksud tutup pintu manusia? Tuan-tuan, dia tak jadikan manusia itu sebagai masalah. Kita di hidup ni jadi tak tenang sebab kita sentiasa rasa manusia itu masalah. Suami saya masalah, bini saya masalah, anak saya masalah, jiran saya masalah, ni adik-beradik. Kita sentiasa melihat manusia itu masalah. Sebab itu kita tak akan tenang selama-lamanya. Manusia itu bukan masalah kita. Maksudnya apa? Kita duk tekan sangat hubungan dengan manusia, jadi masalah kita. Nak cari redha dia, kita nak cari benda yang kita inginkan dari dia, walau kita tak akan dapat. Jadi benda tu menjadikan kita marah. Si ayah marah sebab anak dia tak macam dia nak. Marahlah, belajar malas, kerja malas, marah. Dia balik setiap hari tak pernah tenang. Si suami marah ke isteri dia sebab tengok isteri tak buat apa yang dia nak, marah. Si isteri pun sama, marah. Hidup kita ni penuh dengan kemarahan sebab kita membuka pintu manusia. Tentu kalau kita buka pintu Allah, manusia ni umpama lalat. Dia cuma lalat. Kita dah settle lebih kurang ni. Hal-hal gitu je masalah manusia. Ni jiran saya tu, tak apalah, biarlah, tak lama baik lah tu. Dia jadi macam mengambil mudah. Ya memang macam tu. Kita tuan-tuan antara dua keadaan. Wa imma kita mengambil mudah masalah urusan kita dengan Allah, atau kita akan mengambil mudah masalah kita dengan manusia. Siapa yang mengambil mudah masalah dengan manusia, maka terbinalah hubungan yang kuat dia dengan Allah. Dan siapa yang ambil mudah masalah dia dengan Allah, maka terbinalah masalah besar dia dengan manusia. Saya kalau berkait dengan perintah Allah, saya mengambil ketegasan. Tegas sungguh. Maka Allah jadikan masalah manusia ni kecil. Tapi orang kalau hak agama ambil lebih kurang je, buat hukum-hukum. Tapi hak manusia dia ambil besar, dia sanggup mati. Maka orang ni tuan-tuan sekalian, dia akan terus dirundung dengan kekecewaan. Sebab itu orang macam ni dia lebih ingat benda musibah berbanding benda yang berkait nikmat. Maksudnya kurang syukur. Kalau hari-hari yang dia ada musibah, yang itulah dia ingat sampai bila-bila sebagai hukuman Allah supaya dia derita. Padahal kita ni, kalau tanda Allah nak beri kita bahagia, dalam satu hari itu, kalau ada berlaku benda tak elok, dan cuma satu je benda elok, satu tu yang kita ingat,
untuk kita rasa bahagia. Tapi kalau Allah nak hukum orang tu tak bahagia, dalam satu hari tu punya banyak nikmat, satu musibah dia ingat untuk dia tak bahagia sampai bila-bila. Tapi kita tak sedar Allah hukum kita. Tuan-tuan, bila kita tak bahagia, kita sedang dihukum oleh Allah. Salah kita kat mana? Ada orang saya katakan nikmat dia beribu, tapi satu musibah yang dia ingat, dinamakan ia sebagai hari musibah dia. Yang itulah didendangkan, yang itulah dia tu meraih simpati manusia. Dia lupa Allah sedang hukum dia. Tapi ada orang ni dalam konsep la tahzan, dia banyak musibah, banyak, tapi ada satu nikmat yang berlaku hari tu, yang tu dia ingat, dia jadi orang paling bahagia. Padahal dia hari tu tak makan, tak minum, misalnya semua musibah ada, tapi ada satu nikmat, dia kata saya masih hidup, alhamdulillah. Disyukur kerana dia masih hidup. Kerana ada orang kenyang mati, ada orang tidur lena mati. Dia mungkin tak boleh tidur sebab rumah tak ada, misalnya tidur bawah jambatan tu, dia tak apa-apa boleh tidur lah bawah jambatan. Makan pun tak cukup, semua masalah dia, duit pun tak ada. Yang ni pula duit ada, rumah besar, dalam bank banyak, kereta ada semua, tapi dia teringat satu musibah, dia hilang semua nikmat tu. Yang tidur bawah jambatan ni tak ada apa-apa, dia ingat satu je nikmat, saya masih bernyawa, alhamdulillah, saya masih hidup. Dengannya dia bersyukur hidup. Akhirnya dia tenang bawah jambatan. Yang ni sedih dalam rumah banglo. Awak rumah banglo, kolam ada 3 kolam, kereta punya banyak, duit bersepah, ni gelam mah kiri kanan ada ni, bereceng kata orang kampung saya, bereceng, mana bunyi cek punya banyak, tapi hatinya sedih sebab dia ingat hari anniversary dia, suami dia tak beri hadiah. Tu je isu dia. Saat anniversary saya, suami saya tak balik, dia overtime, Ustaz. Boleh dia tak ingat hari kahwin saya. Itu saya sedih, saya rasa nak bunuh diri. Ni nikmat banyak ni, yang tu je cerita. Itu bila Allah nak bala kita dengan musibah, dijadikan kita ingat masalah, kita lupa nikmat. Tapi orang bila Allah nak beri nikmat, dia orang hari jadi dia pun tak sambut, dia pun tak sambut. Apa benda dia tak ada orang peduli dia pun tak peduli. Tapi dia sentiasa ingat dia ada iman, dia ada Islam. Bayangkan kalau dia jadi Buddha, Hindu, neraka dah dia. Allah bagi saya Islam, dengan tu saya seronok, dengan nikmat tu. Sebab itu Imam, seorang ulama, guru pada Imam Syafi'i, itu Waqi' al-Jarrah. Waqi' al-Jarrah, beliau sentiasa happy. Dan dia di antara ulama gemuk, ulama yang gemuk. Biasa kalau orang gemuk-gemuk tak ramai ulama. Ulama gemuk maksudnya dia selera makan. Makan. Orang sentiasa tanya, kenapa awak ni asyik selera makan, Syekh? Sebab saya syukur pada Allah saya masih Islam. Nikmat Islam tu menjadikan saya seronok, sebab tu saya makan banyak. Kita makan banyak masa tengah dapat bonus. Mereka rasa nikmat Islam tu, tuan-tuan, kalau kita tengok, nikmat Islam tu besar sangat-sangat. Besar. Bayangkan orang lahir kafir macam mana dia. Kita Allah beri Islam. Kita tak payah susah-susah cari Islam, lahir Islam. Lahir orang namakan kita dengan nama Muslim, Muhammad nama. Ini ada orang lahir namanya Richard, nama dia. Nama dah kafir, kemudian mati kafir. Macam mana keadaan dia di sisi Allah? Kita alhamdulillah tak payah lahir dia tu nama Islam, nama yang baik. Tu dengar kalimah tauhid, azan tinggal kanan, qamah tinggal kiri. Tu mak kita buat masjid, buat surau, masya-Allah. Tu dia hantar kita belajar agama, sehingga tak ada benda yang jadi bebanang untuk kita cari. Itu nikmat yang hebat. Tapi bila nafsu kita ni kuat sangat, macam saya katakan, musibah yang kita ingat, nikmat tak pernah ingat. Sebab tu benar kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sikit je hamba yang syukur. Kenapa Allah sebut sikit hamba yang syukur? Hamba Allah ni Allah beri nikmat macam-macam, dia tak pernah pandang melainkan dia tengok musibah satu tu. Yang satulah dia sebut-sebut, saya ni ustaz ada gauk. Yang gauk tu dia sebut. Yang nikmat lain dia tak cerita. Kalau sakit dia cerita gauk, sedih. Yang nikmat-nikmat lain dia dapat, dia lupa untuk ceritakan. Kata Allah sebagaimana dia suka kalau beri nikmat, dia nak tengok nikmat. Allah juga suka kalau nikmat itu kita bicarakan.
Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Adapun nikmat Allah sebutlah. Tapi ramai orang cerita masalah dia. Semua cerita masalah. Ni kalau si isteri depan suami cerita masalah dia. Dia tak pernah cerita nikmat dia dapat. Si suami pun sama, depan isteri dia cerita masalah dia. Dia tak pernah cerita nikmat yang dia dapat daripada isteri dia. Si anak cerita masalah dengan mak ayah. Dia tak cerita nikmat yang dapat daripada mak ayah dia. Ayah saya ni tak sporting lah. Kenapa? Wifi dia kontrol. Wifi kontrol. Itu kan nyawa kita sekarang, wifi. Telefon dia kontrol. Dia tak tengok ayah dia besarkan dia, ayah dia beri duit. Itu tak tengok. Dia tengok ayah dia tak bagi dia main telefon banyak. Itu nak marah sungguh. Itu catur depan ayah. Langsung tak senyum. Hanya satu nikmat dia tak dapat. Itu pun untuk kebaikan dia. Yang lain banyak dia tak pernah sebut. Tak pernah ayah saya baik, ayah saya buat macam ni, tak pernah. Kita ni tuan-tuan cenderung untuk sebut musibah kita. Sebab itulah musibah kita bertambah. Kita tak cenderung sebut nikmat kita. Sebab itu nikmat kita tak bertambah. Orang yang cenderung menyebut nikmat, Allah tambah nikmat. Orang yang cenderung tunjuk nikmat, Allah tambah nikmat. Tapi orang yang cenderung untuk tunjuk masalah, cenderung bercakap masalah dia, maka Allah tambah masalah dia. Dia akan jumpa orang-orang yang tak akan memberikan dia tenang masalah, melainkan dia tambah lagi masalah dia. Betul tuan-tuan, banyak masalah kita buat sendiri. Kita yang gali lubang, kita yang tersumbat dalam tu. Kenapa kita gali lubang? Kita sendiri yang jatuh. Itu orang yang tahu macam mana ilmunya berfungsi, yang menenggelamkan kesedihan. Hanya satu nikmatnya. Ada satu nikmat kita cukup untuk bahagia. Kerana itu Allah tambah. Kerana itu Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah. Apa maksud Allah kata kamu syukur, aku tambah? Maknanya bukan tunggu nikmat banyak boleh kita nak syukur. Sikit kita dah syukur. Saya alhamdulillah Ustaz dapat juga tidur. Walaupun tidur dalam kuliah, alhamdulillah. Saya dah 3 hari tak tidur ni Ustaz. 3 hari tak tidur. Tahu sebab apa? Orang kata anxiety, orang kata penyakit payah tidur. Tapi duduk kat boleh Ustaz tenang, boleh tidur 5 minit. Alhamdulillah. Dia nampak yang tu Allah tambah lagi nikmat. Itu dia tidur sampai habis kuliah, tambah lagi nikmat. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang ilmu beri manfaat, ditundukkan hawa nafsu kita, maka buka pintu Allah, tutup pintu manusia, hilangkan pergantungan dengan manusia, letakkan pergantungan dengan Allah. Akhirnya kita menjadi golongan yang bersungguh-sungguh. Lalu Syekh Abdul Qadir tanya, tahu tak kamu siapa yang bersungguh? Kesungguhan dia dalam beribadat sama seperti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para siddiqin dan orang-orang terdahulu. Kalau orang kata, Ustaz dulu kita dengar cerita orang yang hebat-hebat ibadat, apakah hari ini ada? Kita kata ada. Apakah ada hari orang yang imannya seperti para Nabi? Ya ada. Tapi mereka bukan Nabi. Keyakinan mereka, walaupun kita taklah kata sama 100%. Kata Rasulullah SAW sebut, di kalangan umatku ada yang hatinya seperti Ibrahim. Keyakinannya seperti Ibrahim. Kalau dibakar dalam api, dia tak terbakar. Keyakinan. Ada orang macam tu keyakinan. Tetap ada. Kita, bila kita cerita tentang orang-orang dulu beribadat, setengah orang yang tak faham, dia ingat itu mitos. Ini mitos lah, mana ada orang tak tidur malam, mana ada orang boleh baca Quran banyak ni, mana mitos. Allah tak pernah jadikan cerita-cerita orang soleh itu mitos. Melainkan Allah akan hadirkan orang-orang yang berada pada zaman itu, orang sepertinya. Akhirnya kita jumpa orang sepertinya, yang tak tidur malam, yang qiyamul lail, yang baca Quran, yang khatam Quran dalam satu malam. Kita tengok di satu tempat negara jiran, dia buat tarawih setiap malam 30 juzuk, setiap malam 8 jam tarawih ni. Daripada Paisha habis pukul 3 pagi, 3-4 pagi. Ada orang yang kita pernah dengar cerita dulu, ada hari ini. Dan saya katakan, apa pun kita dengar tentang zaman dulu, tentang kesungguhan orang-orang soleh dalam buat ibadat dan memuliakan Ramadan, ada pada orang hari ini. Allah akan datangkan bukti. Supaya ia bukan cerita karut, bukan khurafat. Ia bukan cerita asatirul awalin, ataupun cerita-cerita dinamakan purbakala yang dah tak berlaku. Ia berlaku. Yang pemurah zaman dulu, ada pemurah zaman sekarang. Yang sepemurah Uthman, ada pemurah sekarang.
Ada seorang hamba Allah, saya lupa dia daripada negara mana. Dia ni suka tolong orang miskin, anak yatim, suka. Gaji dia habis ke situ je, tanpa minta balasan apa-apa. Maka negara ni, sebab dia peringkat pemurah dia ni, dia orang tak boleh nak lawan, nak tahu challenge dia. Akhirnya orang nak beri sambutan, nak sebut anta kufuun. Maksudnya kamu ni orang layak dapat penghargaan kami. Jadi dia ni, dia ada satu grup, dia buat sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya, awak ni tengah mandu nak pergi pejabat, kena sekat. Sekat berhenti. Dia kata, ditulis kat dia punya vest dia, amamakal batal, di hadapan kamu ada sang juara. Amamakal batal. Kalau kita biasa, kalau sekatan jalan depan tu ada baiki jalan, macam tu. Tapi ditulis amamakal batal, depan kamu ada hero. Dia nak siapa hero? Dia bawa skrin besar, keluar gambar dia. Dia terkejut. Dia pun paling kanan, kereta ni impik semua. Kereta tu pun angkat cermin, gambar dia. Dia lekat pada cermin tu, angkat gambar dia. Dia kata, apa sebab gambar aku belakang? Kerana dia orang antara orang yang menggunakan seluruh harta dia untuk tolong orang. Seluruh harta diguna untuk tolong orang. Dia betul-betul berniaga dengan Allah. Jadi kerajaan nak beri dia pengiktirafan. Ni semua orang sambut tepi jalan. Tuan-tuan boleh tengoklah, itu ini terbaru lah ni. Kesimpulan dia, berilah pingat medal. Kemudian dia menangis. Dia kata, saya tak berhak pun. Saya tak berhak dapat pengiktirafan ini kerana semua datang dari Allah. Allah yang ilhamkan saya jadi baik, bukan saya baik. Allah yang ilhamkan saya. Allah, dia menafikan dia. Ia satu ungkapan yang baik. Kalau kita tengok orang ikhlas, cara bercakap kita nampak dia punya tanda-tanda. Dia tak akan pernah kata daripada dia. Dia kata ini dari Allah. Allah yang ilhamkan saya. Ini nikmat Allah bagi. Dia terus menangis. Saya tak layak apa yang awak buat. Ana la astahiq. Saya tak layak. Tetapi lihat, bila kita katakan orang-orang yang dulu kita cerita hebat, Uthman, Abdul Rahman, akan ada pada zaman ini. Allah akan hadirkan mereka. Walaupun dengan, kita katakan dengan cara dan gaya berlainan, tapi mereka bawa sifat orang-orang dahulu. Bila mereka bersedekah, mereka bersungguh. Mereka tak main-main sedekah. Mereka tak main modal, biarlah RM1 asal ikhlas. Tak ada istilah tu. Istilah mereka, sebanyak mana mereka akan keluarkan dan mereka akan ikhlas. Kita kan label imam bawah ni RM1 ikhlas. Yang penting ikhlas tak walaupun RM1. Itu penuh duit RM1. Penat kita kira. Sebab ni semua orang ikhlas RM1 nama dia. Tapi kita nak jumpa orang yang ikhlas 1 juta pula. Orang ikhlas untuk beri seluruh hidup dia. Seluruh hidup dia beri. Maka saya katakan setiap zaman, siapa pun kita baca tentang orang berani zaman dulu, akan ada orang ini berani. Tengok orang-orang Islam di Palestin, mereka berani. Bila Israel baru-baru ni beberapa hari lepas ceroboh Masjid Aqsa, mereka lawan. Mereka tahu bila lawan masuk penjara, pisah dengan anak bini semua. Mereka tahu semua benda tu. Masuk penjara. Mereka tetap lawan. Ini orang berani. Hati mereka nak jaga agama Allah. Padahal kalau kita lah sebut penjara, kita dah fikir mak kita, bini kita, anak kita. Ni banyak kita takut. Tapi orang Palestin, dia tak fikir benda tu. Bila ceroboh je Masjid Aqsa, mereka akan lawan. Lawan sungguh-sungguh, tak kira lah. Akhir kena tangkap, berpuluh orang tangkap. Berpuluh cedera dia belasah. Mereka tak pernah serik. Langgar lagi, mereka lawan lagi. Tuan-tuan lihat orang-orang yang Allah jadikan hati mereka macam orang zaman dulu. Cemburu mereka luar biasa. Ni di Sweden orang bakar Quran minggu lepas. Ada satu parti, dia nak bakar Quran dan polis escort untuk dia bakar Quran. Ini satu tindakan paling tidak bertamadun. Maka orang Islam sana mengamuk. Dia bakar Quran, kita bakar kereta polis. Sebab polis lindung. Untuk dibakar Quran kononnya hak asasi. Lihat kejahatan mereka. Mereka ingat orang Islam tak berani, hanya diugut penjara atau sebagainya. Mereka bangkit. Sampai hari ini masih bangkit. Tunjuk kemarahan. Kenapa bakar Quran? Allah jadikan hati mereka macam hati pejuang-pejuang dulu. Tak pernah takut. Walau di bulan Ramadan. Kalau kita tuan-tuan. Macam saya kata, fikir. Kena tahan polis, kita dah fikir macam-macam. Allah, anak kita, bini kita, kerja kita, income kita, semua fikir. Telefon pun dah tak boleh main masuk penjara. Tetapi
Kalau orang penakut macam kita, ada orang lebih berani, yang Allah tunjukkan berani. Yang bersungguh sedekah, Allah akan jumpakan. Yang sungguh-sungguh berjuang, Allah akan jumpakan. Yang sungguh-sungguh alim, Allah akan jumpakan. Yang sungguh-sungguh beribadat pun Allah akan jumpakan. Kerana setiap zaman cerita mereka akan diulang. Dia akan diulang. Sebab itu kita tak pernah cerita dalam Islam ni benda karut, benda yang tak pernah wujud sekarang. Kalau tuan-tuan cerita tentang wali dulu, akan ada wali sekarang. Kita cerita pejuang dulu, akan ada pejuang sekarang. Cerita orang bersungguh dulu dalam ibadat, dalam menghidupkan 10 malam, akan ada orang yang hidupkan 10 malam, yang bersungguh-sungguh macam mereka. Dan ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Mereka akan bersungguh-sungguh seperti para Nabi. Siapa mereka? Maka Syekh Abdul Qadir menyebut orang yang benar-benar suci dalam keikhlasan mereka. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah tanpa mensyirikkan Allah. Benar-benar meletak bahawa semua ini dengan izin Allah. Ni kalau kamu kumpul nak mudaratkan saya, tak akan berlaku dengan izin Allah. Ini panggil tauhid yang suci. Mereka ini ialah orang-orang yang benar-benar serah diri pada segala takdir Allah tanpa bantahan. Apa pun Allah takdir baik. Mereka tak lihat apa yang ditakdir tak baik-baik. Baik, saya terima. Bukan cerita saya terima tapi tak redha. Tak, saya terima dan saya redha. Ada orang terpaksa terima lah. Nak buat macam mana? Terima je lah. Tak, kita tak nak ayat kita terpaksa terima. Saya redha. Menandakan kita terima takdir Allah dengan melihat kebaikan dia. Tentu kita antara tanda bodoh kita, sentiasa kita melihat takdir yang tak sesuai yang kehendak kita macam dia tak baik. Itu kebodohan kita. Ilmu kita terlalu terbatas. Terbanyak mana sesuatu yang kita nampak tak baik, ia baik untuk kita. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, ia baik untuk kamu. Baik. Kalau kita serah diri kita pada Allah dalam menerima takdir, kita akan jumpa segunung kebaikan yang tidak pernah habis. Tapi kalau kita menganggap, oh memang dah tak elok lah lepas ni, habislah saya, kuranglah saya nikmat dan sebagainya, maka kita mendoakan kecelakaan pada kita. Tentu walau sekelas mana pun takdir itu menghalangi keindahan hidup kita, kita tetap melihat keindahan itu di sebalik takdir itu. Ya, bayangkan kita tengah sayang anak kita, Allah pun uji ambil anak. Berat? Kan tak berat. Keinginan kita nak suruh anak tu besar. Tiba Allah uji. Kita tengah nak nikmati kekayaan, tiba-tiba kita ada masalah bisnes kita, datuk. Berat. Kita tengah-tengah nak menikmati kesihatan. Saya ustaz bila pencing, nak jalan-jalan lah buat rumah. Dulu masih kerja, sibuk, ni pencing. Tiba sakit. Kena jantung. Betul lah jalan. Rumah ke hospital, IGN. Terulang balik. Jalan juga. Kita pun rasa, ya Allah, apa ni? Tengah rasa nak menikmati hari-hari senang pencing kita, tiba datang musibah ini, penyakit. Baru nak menikmati hari-hari ini yang kita rancang, saya akan lebih bahagia untuk beberapa hari datang, tiba datang satu ujian. Ketahuilah, ujian itu akan jadikan kita lebih baik. Kerana Allah, bila dengar orang beriman, kita bukan cerita orang kafir. Orang beriman, setiap takdir baik untuk agama dia. Setiap takdir. Ada pun orang kafir, setiap takdir itu menambahkan azab dia. Sebelum Allah, azab di hari akhirat kelak. Sebab itu orang kafir tak terima istilah takdir. Tak akan terima. Mereka tak akan terima, oh ini fate, ini dia takdir kamu. Tak. Dia cari salah siapa. Dia akan cari. Ikut mana pun cari. Kita orang beriman, kita terima takdir. Kita bukan cerita salah. Ada benda-benda tu tak salah pun. Tapi itulah takdir. Maka kita terima. Kalau orang salah pun, itu juga takdir. Kita nampak, baik. Anak kita pecahkan gelas. Anak kita, tuan-tuan kereta kita lawa dia. Corengnya kereta kita. Dia buat mural kat kereta kita. Mural pula pakai pisau pula. Ada gambar apa. Kita nampak memang tak baik. Rasa tengok budak ni besar kecil budak ni. Tapi dia sebab itu mesti ada baik. Mesti ada baik. Mungkin kita nak dapat apa yang lebih baik. Dan kita pun tak tahu. Oleh kerana itulah berhadapan dengan takdir Allah. Sekeras mana pun takdir Allah, dia ada kebaikan. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tidak membantah. Apa pun berlaku jangan bantah. Sungguh benar tanpa dusta. Sentiasa iltizam dengan bercakap benar. Sungguh buat Tuhan tanpa diikut dengan manusia. Benar-benar apa pun kerja kerana Allah. Tak ada bukan kerana manusia. Kerana Allah SWT. Kesungguhan penyebab tanda ada sebab.
Maksudnya bila Allah nak beri sebab kita berjaya, maka Allah datangkan penyebab-penyebab. Kalau Allah nak suruh kita jadi ahli syurga, Allah datangkan penyebab-penyebab. Summa atba'a sababa, kemudian dipermudahkan segala sebab. Kita kata, Ustaz, saya masuk syurga. Habis tak buat apa? Tak, kalau Tuhan nak masuk syurga, masuk syurga. Kalau benar Allah nak beri, Allah mudahkan penyebab. Apa dia penyebab masuk syurga? Amal soleh. Maka kita mudah buat amal soleh. Walaupun ketika orang tidur, kita masih buat ibadat. Allah mudah. Allah jadikan kita boleh sembahyang ketika orang tidur. Berzikir ketika orang lalai. Memberi ketika orang kedekut. Penyabar ketika semua orang marah. Kenapa? Allah mudahkan penyebab. Kalau ikut situasi tadi, kena marah. Tapi, tak rasa nak marah lah. Kerana Allah nak beri kebaikan, Allah mudahkan penyebab. Kalau ikut dalam situasi macam ni, kedekut lah orang semua cerita buat duit ni. Kedekut lah sikit simpan duit. Tiba Allah mudahkan sebab untuk kita pun murah. Ini tanda bila Allah nak berikan sesuatu, Allah mudahkan penyebab. Untuk mendatangkan sebab kita. Penyebab dia. Kalau Allah nak berikan kita sihat, datang penyebab ni. Kita pun mula makan sikit, mula diet. Nak sihat lah tu tanda dia. Bila Allah tak nak beri kita kaya, kita mula bersungguh, mula belajar. Nak kaya lah tu. Bila Allah nak beri kita agama, kita mula damping orang soleh, orang baik, rajin mengaji agama, rajin dengar online. Mula Tuhan mudahkan sebab. Dia perhatikan sebab mana kita dimudahkan. Kalau sebab untuk buat maksiat kita dimudahkan, cepat-cepat istighfar. Sekat sebab itu supaya dia jadi susah balik. Ada orang Allah mudahkan untuk dibuat maksiat pula. Mudah. Jadi pun buat maksiat. Tetapi dia pemudahkan kita buat maksiat, baik kita istighfar banyak. Bina balik tembok. Biar maksiat ni macam payah kita nak buat. Ada orang payah sehingga dia tak pernah pun dia offer dengan rasuah. Sebab apa? Sebab tu tak datang kat dia. Tak datang. Dia pun pindah jabatan lain tu, tak kena. Tapi ada orang tiba-tiba mudah pula rasuah. Atas bawah boleh ni. Maka cepat-cepat istighfar. Kerana Allah dah mudahkan awak buat maksiat, kerana dosa yang awak buat. Maka awak kena istighfar. Bina balik benteng tu. Ada orang mudah buat maksiat, peluang-peluang terbuka. Kalau dia tak sedar itu satu tanda kecelakaan dia, dan dia lupa untuk istighfar, dia akan terjebak. Akhirnya orang ramai terjebak dengan maksiat yang ada depan dia. Sebab dia tak istighfar. Dia tak bina benteng. Dia tak tunjukkan apa disebut sebagai tabarruk. Tabarruk artinya berlepas diri. Bara'ah. Kita tuan-tuan bila tengok maksiat, kita kena berlepas diri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ni orang nak ulur rasuah ni. Astaghfirullahaladzim. Yang nak ulur tu tarik balik. Istighfar lah haji ni. Tak jadi. Tak jadi dia. Istighfar. Setiap kali bila datang maksiat je depan kita, cuba sebut istighfar. Lihat bagaimana maksiat itu akan jadi tawar. Dia tak seronok. Nak menipu ni sebut astaghfirullahaladzim. Dia macam slow. Nipu pun tak apa, cakap betul je lah. Tipu-tipu. Ini kehebatan istighfar. Inilah kesungguhan yang Allah beri kepada amir-amir agama. Apa maksud amir agama? Maksudnya orang-orang yang Allah angkat pada kedudukan memimpin agama. Bukan memimpin agama dengan jawatan yang manusia beri sehingga dia jadi pengarah jabatan agama Islam. Bukan. Ini Allah yang beri. Sehingga orang bila nak bertanya agama, orang tengok dia. Bila nak berurusan dengan urusan agama, orang akan tanya dia. Mereka menjadi amir agama, sultan agama, sultan. Mereka dah sebenarnya sultan. Fatwa mereka yang diikuti. Maka ini bila Allah Ta'ala angkat. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut last sekali, celaka kamu, kata celaka kamu. Engkau mendakwa sufi, dakwa orang baik, tetapi masih lagi bergantung pada manusia. Kita tuan-tuan kata kita ikhlas, tapi kalau tak dapat pujian marah juga. Maksudnya kita ada satu dakwaan yang ada tanakudat, pertentangan. Dia ada kontra. Kita kata saya buat ni kerana Allah, tapi kalau orang tak tahu susah hati kita. Kita kata saya buat ni, saya lah memang sufi nak dekat dengan Allah. Rupa-rupanya kita masih lagi bergantung pada hawa nafsu kita, keinginan. Maka tengok, biarlah apa yang kita sebut, apa yang kita kata sama dengan perbuatan kita. Jangan berlawan. Bila kita perhatikan apa yang kita cakap berlawan dengan perbuatan, maka cepat-cepat kembali kepada track kita balik. Biar yang saya cakap, itu yang saya buat. Itu yang saya iltizam. Kemudian penutup, kata Syekh Abdul Qadir, orang arif, bila orang tu dekat betul dengan Allah, dia asing dunia dan asing akhirat. Apa maksud asing dunia, asing akhirat?
Tuan-tuan bicaranya tentang bagaimana dia di sisi Allah. Bukan dia cerita bagaimana dia dengan syurga ke dengan tak. Bagaimana dia di sisi Allah. Dia bercakap tentang cinta. Dia bukan bercakap tentang takut. Bercakap tentang cintanya dengan Allah. Bermesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya keinginannya hanya pada Allah. Tak ada keinginan, bukan keinginan tu tak. Saya nak Allah. La yuriduna illa wajhah. Yang dia nak cuma Allah Ta'ala. Maka ini orang-orang arif billah. Dan kesan ilmu yang beri manfaat. Membentuk menjadi orang yang kenal Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita nak ada ilmu yang beri manfaat. Kita berlindung pada Allah pada ilmu yang tak beri manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.